Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa zukhruna wa maulana Muhammad. Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, arba'u min sunanil mursalin, at-ta'atur wan nikahu was-siwaku wal haya'u. 4 macam daripada kebiasaan sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu yang pertama berharum-harum, yang kedua nikah, yang ketiga bersiwak ataupun menggosok gigi, manakala yang keempat ialah al-haya'u, memiliki sifat pemalu. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sedikit membincangkan tajuk malu, kerana dia merupakan salah satu daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan sunnah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu memiliki sifat malu. Dan kita semua memiliki dan mempunyai perasaan itu, tetapi kebanyakan daripada sifat malu yang ada dalam diri kita, terlebih malunya kepada makhluk, tidak dapat digaya penuh. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bolehlah dimisalkan, diibaratkan ada seseorang yang memakai pakaian yang kemas, dia duduk di atas tempat yang mungkin dia VIP, diperhatikan oleh orang, dia duduk kadang-kadang bersilang kaki dan sebagainya. Kemudian dia balik ke rumah, tak kala dia nak menukar pakaian dia, didapati seluarnya koyak rupanya. Seluarnya koyak. Tak kala dia membayangkan ketika mana dia berada di atas pentas itu. Allahu Akbar, malunya dia. Namun begitu, yang melihat itu adalah makhluk, berbanding dengan yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih tajam, yang lebih menyeluruh penglihatan Allah berbanding dengan penglihatan makhluk yang amat kurang. Lantaran itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malu yang sebenar-benarnya ialah malu kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu inilah yang telah dikongsikan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian di sana ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya setengah daripada apa yang didapatkan orang-orang daripada keterangan nabi-nabi yang dahulu, maknanya manusia mengumpul pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antara ungkapan yang paling masyhur sekali yang diucapkan waris mewarisi di antara para nabi ke nabi yang lain, iaitu idza lam tastahi, sekiranya kamu tidak malu, maka hendaklah kamu berbuat apa sahaja yang kamu hendaki. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan sekiranya kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, yakni jika perbuatan itu tidak akan menjatuhkan kehormatanmu dalam agama. Maksudnya ialah selagi mana perbuatan kita tadi itu tidak menjatuhkan nilai keagamaan yang ada dalam diri kita, yang selepas daripada itu menyebabkan kita malu,
Maka kata para Nabi alaihimussalatu wassalam, buatlah perkara itu, walaupun dilihat pada sudut apa yang akan kita laksanakan nanti itu sesuatu yang memalukan secara adat. Tetapi kalau dia tidak menyebabkan kehormatan agama kita, yang seterusnya membawa kepada malu yang dimaksudkan dalam agama, maka boleh kita buat. Ajak awal semayang umpamanya, kita ajak awal semayang, malulah nak ajak awal semayang. Padahal malu itu malu yang tidak menjatuhkan maruah agama. Maknanya ungkapan-ungkapan seumpama itu dibenarkan. Buatlah selagi mana tidak menjatuhkan kehormatan agama, selagi mana tidak mendatangkan malu yang dikategorikan sebagai malu pada sudut agama. Abu Lahab As-Samarqani meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Faqalu inna nastahi minallahi walhamdulillah. Qala laysa dhalika walakin man istaha minallahi haqqal haya falyahfazil ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma awa wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dhalika faqad istaha min Allahi haqqal haya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap depan para sahabat, hai para sahabat, malulah kamu kepada Allah. Lalu dijawab oleh sahabat, kami sudah malu kepada Allah, walhamdulillah. Ya Rasulullah, tak kala engkau suruh tadi malu depan Allah, maka kami malu dah depan Allah Ta'ala. Cumanya bezanya Nabi sebut di depan para sahabat ada perkataan haqqal haya, malu yang sebenar-benarnya. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu yang sebenar-benar itu ialah man istaha minallahi haqqal haya, orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah falyahfazir ra'sa wa ma hawa, iaitu menjaga kepala daripada panca indera yang ada di sekelilingnya daripada dosa-dosa. Yang dimaksudkan malu sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga anggota yang ada dekat kepala kita ni. Jaga anggota yang ada dekat kepala kita, matanya, mulutnya. Jadi jaga daripada apa? Jaga daripada anggota tersebut melakukan dosa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi meneruskan lagi, wal batna wa ma wa'a, dan kau pelihara juga perut engkau daripada apa-apa yang masuk ke dalamnya dengan perkara-perkara yang haram. Jadi maknanya pada sudut mata jangan buat benda yang haram, daripada sudut mulut jangan bercerita benda yang haram, pada sudut perut pula jangan diisi, disumbat dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian Nabi sambung lagi, yang dimaksudkan dengan malu yang sebenar-benarnya ialah harus selalu ingat pada mati. Orang yang malu ke hakikat sebenarnya kepada Allah, hatinya sentiasa ingat kepada kematian. Dan seterusnya ingat kepada kerosakan di dalam kubur. Dan siapa benar-benar menginginkan akhirat, dia sanggup meninggalkan dunia. Maka siapa yang berbuat sedemikian, maka ia telah malu kepada Allah dengan sungguh-sungguh malu. Dalam bahasa yang mudah kita cuba buat pemisalan. Ayah ataupun seseorang itu dia datang jumpa kita. Dia kata, ni kunci motor. Motor ni baru beli. Baru beli. Tapi janji dengan aku, motor ni hendaklah diguna pakai pergi ke masjid.
dan pergi nuntut ilmu aja. Itu aja. Kemudian tak kala kunci itu diserahkan kepada orang tu, dia kata, aku janji, aku takkan buat dah, melainkan aku pergi ke masjid dan aku guna untuk nuntut ilmu. Tiba-tiba tuan-tuan, besok tuan dia jumpa dekat depan nombor ekor, tengah beratur beli nombor ekor. Guna apa? Guna motor tadi. Tengok-tengok rupanya dia ada dekat tempat pusat karaoke berdangdut dia. Pakai apa tadi datang? Pakai motor yang dia janji tadi tak nak, melainkan pergi ke masjid. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tubuh badan kita ni semua sekali berjanji kepada Allah. Kita dah belajar dah. Di sana ada beberapa alam yang telah kita tempuh. Yang pertama sekali namanya alam roh. Kemudian kita masuk pula ke dalam alam janin. Kemudian sekarang kita berada di alam syahadah. Akan datang nanti kita akan masuk pula ke alam barzah. Selepas daripada alam barzah nanti kita akan bertemu dengan satu alam namanya alam akhirat, yang di penghujungnya sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Semasa kita berada di alam roh, Al-Quran telah bercerita tentang perjanjian kita depan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ungkapannya tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh, wahai roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka dijawab oleh roh, qalu bala syahidna. Dia menjawab, ya Allah, betul, dan kami bernaik saksi bahawa engkaulah sebenar-benarnya Tuhan yang akan, maknanya yang akan kita patuh, yang akan kita taat, yang akan kita sembah. Sama juga tadi dengan motor tadi. Kita berjanji nak pergi dan sebagainya, tiba-tiba kita tak bawa ke masjid. Tangan tiba-tiba kita buat dosa. Mata tiba-tiba kita buat dosa. Kalau diumpamakan seperti dekat dunia tadi, tengah-tengah kita naik motor, beratur nombor ekor tadi, jumpa tuan yang beri motor tadi, apa perasaan kita? Malu kita. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan segala keistimewaan kepada kita, daripada penglihatan, pendengaran, rasa, bau, semua sekali. Tetapi tatkala kita berbuat dosa, seharusnya dan sayugia kita rasa malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini menunjukkan kepada kita malu yang sebenar-benarnya ialah yang pertama sekali, jaga daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Jaga perut kita daripada makanan yang haram. Orang yang benar-benar malu kepada Allah selalu mengingati mati. Orang yang benar-benar malu kepada Allah selalu mengingatkan bagaimana sempitnya kubur. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dan keseronokan dunia. Kerana apa? Kerana dia mengejarkan kenikmatan yang sedang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Haya itu, sifat malu itu, dia sebenarnya terbit daripada iman. Dan sesuatu yang terbit daripada iman tadi, maka tempat orang yang mengikut keimanan itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Manakala orang yang buruk akhlaknya, pembuat-pembuat maksiat, pembuat-pembuat kemungkaran, mereka itu adalah daripada kerendahan budi. Dan orang yang budi rendah tadi, tidak ada akhlak tadi, tempatnya adalah neraka. Tak ada orang yang baik budi dia duduk dalam neraka, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang buruk budinya, buruk akhlaknya, kerana mereka di atas dunia berbuat maksiat, maka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika saya mati kemudian hidup kembali, kemudian mati lagi, lalu hidup kembali hingga 3 kali, mati hidup, mati hidup, mati hidup, 3 kali mati, 3 kali hidup, maka yang demikian itu lebih baik bagiku. Walaupun nak menempuh mati susah ke senang? Susah, sakit, tapi nempuh mati itu lebih aku suka berbanding daripada aku melihat aurat seseorang ataupun orang melihat auratku. Nak beritahu betapa para sahabat itu mereka memiliki sifat malu. Malu untuk melihat keaiban orang, malu juga untuk memaparkan keaiban diri sendiri pada orang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Allah telah mengutuk, yakni melaknat orang yang melihat aurat dan yang dilihat. Itu sebab menjadi muhasabah kepada kita. Bila kita namanya sebagai seorang ayah, maka kita ada anak, kita ada isteri yang semuanya di bawah tanggungan kita. Oleh kerana itu, kata-kata daripada Imam Ali karamallahu wajhahu ini mudah-mudahan menjadi suatu peringatan kepada kita, di mana kata Sayyidina Ali, Allah melaknat orang yang melihat aurat, dan juga yang memperlihatkan aurat dia kepada orang. Nabi SAW bersabda lagi, la yahillu li ahadin an yadkhula al-hammama illa bimi'zarin. Tidak dihalalkan bagi seseorang yang masuk dalam tempat pemandian kecuali dengan memakai sarung. Itu yang di antara salah satu adab ketika mana kita masuk dalam bilik air nak mandi, pastikan ada kain cokin. Kerana salah satu daripada sunnah Nabi, walaupun kita masuk ke dalam tempat mandian dalam keadaan semuanya tertutup, pintu harga je 5,000, maknanya tutup, memang cecak pun tak boleh masuk. Walaupun begitu keadaannya, tapi sunnah Nabi bila dia nak mandi kena tutup aurat. Pasal apa? Pasal malu dengan Allah itu lebih, kerana penglihatan Allah menjangkau pada semua perkara, berbanding dengan penglihatan manusia ataupun makhluk. Oleh kerana itu kata Nabi SAW, kalau nak masuk tempat pemandian, biasanya tempat pemandian ni berada di Turki, di Mesir, dekat Malaysia ni rasa-rasanya bolehlah kita nisbahkan kepada kolam mandi lah. Kolam mandi. Jangan kolam mandi ikut dia punya apa dipanggil, peraturan. Peraturan. Kalau peraturan yang telah dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, tuan-tuan, bila kita pakai bikini tu dekat tempat mandi, dia sesuatu yang tidak memalukan. Tapi kalau pakai bikini pergi supermarket, malu. Pergi supermarket malu. Tapi kalau benda yang sama letaknya dekat-dekat kolam mandi, tak malu dah. Jadi jangan ikut kaedah dan cara itu. Kita ikut macam mana? Kita ikut cara Nabi SAW. Pergi ke laut, pastikan mandi dalam keadaan menutup aurat. Kerana apa? Kerana setengah daripada ulama menyatakan bahawa keberkatan tubuh badan itu ialah sejauh mana kita menjaga aurat kita. Sejauh mana kita menjaga aurat kita, maka tubuh badan itu akan ada padanya keberkatan. Ada kata ulama keberkatan pada sudut tubuh badan tadi itu sihat, kerana kita menjaga apa yang disarankan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala kurniakan tubuh badan yang sihat. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidak layak bagi seseorang yang akan masuk ke tempat pemandian kecuali dengan 2 sarung. Kata Hasan Al-Basri, kalau nak masuk dekat tempat orang mandi, kena pakai 2 sarung, kena pakai 2 kain. Kain yang pertama untuk menutup aurat. Kain yang kedua guna untuk tutup mata daripada melihat aurat orang. Ini kata siapa? Kata Hasan Al-Basri. Kenapa tuan-tuan? Kerana sayangnya dia rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tak kala aurat kita dilihat dan kita melihat aurat orang, artinya kita telah memerangkap diri kita kepada maksiat. Apabila maksiat itu terperangkap, artinya sedikit demi sedikit dalam hati kita ada padanya titik hitam. Dan akhirnya nanti kita solat masih lagi teringat futsal. Dahlah main futsal lupa Allah. Tapi waktu main futsal pun ketika mana solat pun akan lupa juga kepada Allah. Pasal apa? Pasal hati kita telah pun ditutup oleh maksiat. Oleh kerana itu saya mengajak tuan-tuan yang hadir pada malam ini mengambil kesempatan untuk kita lafazkan ungkapan Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kehitaman hati kita yang telah mula memekar itu dibersihkan oleh Allah Ta'ala, lalu Allah memberikan nikmat ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa bin Maryam pernah berkata, "Iyakum wan nazratu fa innaha tazra'u syahwat fil qalbi wa kafa biha fitnatan li sahibiha." Kata Isa bin Maryam, awaslah kamu daripada melihat apa ni? Melihat aurat. Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab akan menanam syahwat dalam hati. Orang yang tidak menjaga pandangan dia, bila dia melihat aurat orang, pertama sekali dia akan menyebabkan ataupun menumbuhkan perasaan syahwat dalam hati. Ataupun kemungkinan tidak ada syahwat. Tak ada syahwat, tapi wa kafa biha, cukuplah hanya dengan kita melihat aurat seseorang itu akan ada nanti satu fitnah. Akan ada satu fitnah. Rupa-rupanya dia ni pasal apa pergi ke tandas pun pakai jubah. Rupa-rupanya ada panau dekat dalam tu. Tapi kalau kita tak pandang, nampak tak? Tak nampak. Bila tak nampak, ada tak keaiban? Tak ada keaiban. Tapi kalau orang tu tak perasan pun, jubah dia terselak, kita pergi renung. Sepatutnya kita tidak renung dia. Kita jauhkan daripada pandangan itu. Oleh kerana itu, kata Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, pandangan pada aurat itu dia akan menyebabkan 2 keadaan. Yang pertama akan menimbulkan syahwat, yang kedua setidak-tidaknya akan terjadi fitnah. Fitnah ni maknanya sesuatu yang sesuatu yang akan membuka keaiban orang yang kita lihat. Seorang hakim ditanya, siapakah orang fasik? Orang alim ditanya, siapakah orang fasik? Lalu orang alim itu menjawab, ialah yang tidak memejamkan matanya daripada pintu orang dan daripada aurat mereka. Kita tak menjam, kita tak pejam aurat, kita tak pejam mata kita pada rumah orang yang terbuka. Rumah orang yang terbuka, ataupun kita tidak mengalihkan pandangan kita kepada aurat yang terbuka. Atha berkata, Nabi SAW berjalan melalui orang yang sedang mandi.
Maka sabda Nabi SAW, hai manusia, sesungguhnya Allah itu pemalu, sesungguhnya Allah itu sabar, sesungguhnya Allah itu suka menutup dan suka kepada sifat malu dan suka kepada sifat orang yang menutup keaiban orang. Maka bila seseorang mandi, harus menutup diri daripada mata orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, memiliki sifat amat pemalu. Amat pemalu. Oleh kerana itu, janganlah engkau buka aurat, kerana yang maha melihat itu dia pemilik kepada sifat yang paling malu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara akhlak Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada qada' al-hajati lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika akan buang air tidak mengangkat, iaitu menyingsing kainnya sehinggalah dekat ke tanah, dah duduk baru angkat. Baru angkat. Kita tak gitu. Kita beza, nak berak je, nak buang tandas je, habis buka baju semua sekali. Pakai tuala pun dah atas lutut. Tuan-tuan, majoriti ulama menyatakan bahawa aurat bila kita berada dekat rumah, yang halal kita pandang ialah aurat isteri kita. Kalau ada hamba, aurat hamba halal. Tapi anak masih lagi terikat dengan konsep pandang dosa. Pandang dosa. Itu sebab jangan beli seluar bola pada anak. Kadang-kadang dia pakai seluar tu je. Nampak tak apa dia? Nampak. Maka dia dikira juga sebagai dosa. Majoriti ulama lah. Ada juga yang mengatakan tidak. Tapi majoritinya dikira sebagai berdosa. Jadi oleh kerana itu, di antara akhlak Nabi SAW ialah, nak cerita Nabi tu amat malu bila nak buang air besar ke nak buang air kecil, benar-benar dah duduk baru diangkat. Benar-benar dah duduk baru diangkat. Bukanlah seawalnya lagi telah menyingsing. Telah menyingsing, bawa gayung belakang satu. Bukan gitu sifat Nabi SAW. Orang yang seumpama itu bersedialah seperti mana yang kata Nabi Isa AS tadi. Tak kala ada orang melihat dia begitu, maka akan terbuka lah banyak keaiban dia. Akan terbuka banyak keaiban dia. Abdullah As-Samarqandi berkata, haya'u, malu itu ada dua macam. Malu kepada sesama manusia dan malu pada Allah. Adapun malu yang di antara kamu dengan sesama manusia, iaitu dengan menutup mata dari apa-apa yang tidak halal bagimu. Manakala malu antara kamu dengan Allah, iaitu merasakan nikmat dari Allah sehingga berasa malu untuk berbuat maksiat padanya. Jadi malu ada dua, malu kepada manusia. Macam mana malu pada manusia? Tundukkan pandangan dia. Ditundukkan pandangan, jangan melihat aurat sesama manusia. Manakala malu kepada Allah, pertama sekali datangkan rasa Allah Ta'ala beri kita banyak nikmat. Beri kita banyak nikmat sehingga malu kita nak berbuat maksiat di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tadi. Boleh memandang ni satu nikmat tak? Satu nikmat. Saya acap kali berkongsi dengan tuan-tuan, bila kita melihat ni maknanya bukan satu nikmat aja kita kufur. Satu je, kita melihat saja, dapat tengok, tapi yang kita lihat tadi itu berbentuk maksiat, sebenarnya kita kufur setidak-tidaknya dua nikmat kita kufur. Yang pertama sekali, kita kufur nikmat melihat mata itu sendiri. Yang kedua, kita kufur dengan nikmat cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi oleh kerana itu, dinisbahkan kepada
orang-orang yang menjaga sungguh-sungguh, maka dia jauhkan diri dia daripada berlaku sedemikian rupa. Umar dari Bas bin Hakim, dari ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah yang harus kami perbuat terhadap aurat?" "Ya Rasulullah, macam mana nak jaga aurat ni?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfaz aurataka illa min zawjatika au yaminuka." Qala qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana ahaduna khaliyan? Qala fallahu ahaqqu an yastahya minhu. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nak buat macam mana ni nak jaga aurat ni? Nak jaga aurat ni macam mana?" Lalu kata Nabi, "Peliharalah aurat kamu. Jangan dibiarkan orang tengok, melainkan yang hanya halal untuk ditengok sekiranya yang depan tu isteri engkau ataupun hamba engkau, budak engkau." Lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, itu kalau ada orang. Ni sekarang ni aku seorang-seorang aja. Aku seorang-seorang aja ni, macam mana nak jaga aurat?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ahaqqu an yastahya minhu." Maka kata Nabi, maka Allah itu lebih patut kami malu kepadanya. Maknanya duduk seorang-seorang pun tak boleh tengok aurat sendiri. Duduk seorang-seorang bilik tak boleh. Tak boleh. Bahkan majoriti ulama menyatakan bahawa bila gelap semua, masuk bilik tu memang tak ada cahaya, gelap, waktu tu boleh lah. Tapi tak ada faedah memandang pasal gelap. Ataupun ada sedikit sama-sama dibenarkan. Tapi secara praktikal yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tengok walaupun aurat dia sendiri. Kenapa? Nabi menjaga aurat, maksudnya tidak buka. Nabi tidak buka. Pasal apa Nabi tidak buka? Kerana yang Maha melihat sedang memerhatikan dia. Itu yang dimaksudkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku seorang-seorang, boleh buka tak? Duduk rumah seorang-seorang, tak ada orang, bini tak ada, anak pun tak ada, seorang-seorang dia je. Boleh tak telanjang?" Tak boleh juga. Pasal apa tak boleh? Allah melihat. Allah melihat. Itu sebab selalu saya nasihatkan, kalau masuk bilik air nak mandi, adalah kain cokin panggil, ataupun ada namanya sebagai kain basahan. Kerana kuatiri tuan-tuan, bila kita mandi dalam keadaan tidak ada tutup, walaupun sehelai benang sekalipun, kita kuatiri tubuh, keberkatan tubuh itu akan hilang. Baik, macam mana boleh hilang? Bila kita buka aurat, Allah dia pemalu. Allah ni Maha pemalu. Dia takkan pandang orang yang membuka aurat. Oleh kerana itu, pandangan Allah dalam perkara-perkara yang baik, dia akan datangkan rahmat. Pandangan Allah menjauhkan pandangan dalam sesuatu perkara yang kita buat baik. Mandi itu baik, bersihkan tubuh badan, dapat pahala. Tapi oleh kerana tak tutup aurat, keberkatan itu hilang, disebabkan Allah tak tengok. Allah malu. Bila Allah tak tengok, maknanya berkat tu hilang. Jadi oleh kerana itu, walaupun sesimpel itu, pastikan nak masuk bilik air dekat rumah kita, adalah mana-mana kain batik ke, adalah mana-mana kain pelekat yang dah lusuh tu, sangkut. Setidak-tidaknya sewaktu kita mandi, kita masih lagi ada takwa, iaitu Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Seorang ulama memberi nasihat kepada puteranya, "Hai anak, jika nafsumu akan berbuat dosa, maka lihatlah ke atas dan malulah daripada penduduk langit." Seorang ulama, dia nasihatkan kepada anak dia, "Anak, besok bila sampai masa nanti engkau nak buat dosa, pandang-pandanglah ke atas. Pandang-pandanglah ke atas dan timbulkanlah rasa malu terhadap makhluk-makhluk yang berada di atas sana."
adanya para malaikat yang paling agung ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bertempat. Dan malulah juga sekiranya dekat atas tu tak menyebabkan rasa malu kau, maka pandanglah bawah. Itu sebab para hadirin, walaupun kadang-kadang kita malu disebabkan makhluk, dapat juga faedah dia. Ini tak boleh buka aurat malu depan orang. Tapi belakang orang dalam rumah dia buka. Tapi maknanya bila ditutup depan orang, Allah jaga kehormatan dia. Setidak-tidak tu kata para ulama ni, pada anak dia kalau nak buat dosa, ingat ada yang sedang memerhati dekat atas. Tapi kalau dekat atas pun lupa, tengoklah depan orang ramai ni. Tengok depan orang ramai, kena takut, kena malu juga. Tapi kalau atas pun engkau rasa maknanya engkau berani, dekat bawah pun tak ada rasa malu dah. Lalu kata ulama ini, maka ketika itu anggaplah dirimu telah pun termasuk daripada golongan binatang yang tidak berakal. Kalau buat maksiat tadi belah atas pun tak malu, depan orang ramai pun tak malu, lalu kata ayah tadi, nak waktu tu sebenarnya engkau dah kategori binatang dah. Binatang pun kadang-kadang dia malu. Binatang pun kadang-kadang malu. Al-Fudail bin Iyad berkata, kamu menutup pintumu dan menurunkan tabirmu dan berasa malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Al-Quran yang ada di dadamu, dan tidak malu kepada Allah yang maha besar, yang tidak ada sesuatu yang dapat tersembunyi daripadanya. Kita kadang-kadang tutup langsi kita, tutup lampu kita, kunci bilik kita. Nak buat apa? Nak tengok benda-benda yang tak elok. Kita tutup, kita rasa malu dekat makhluk dekat luar. Tapi hakikatnya yang sedang melihat kita dengan penglihatan yang sesempurnanya, kita tidak rasa takut dan kita tidak rasa malu. Inilah hakikat yang selalu berlaku pada diri kita, dan kita perlu muhasabah. Sebagai penutup, sedikit beberapa peringatan, kata-kata hikmah yang dikongsikan di dalam kitab ini. Yang pertama, siapa yang melihat keburukan dirinya, nanti dia tidak akan hiraukan keburukan orang lain. Kan kita seronok cerita keburukan orang lain. Dah tu apa kunci dia? Tengok diri sendiri dulu. Tengok diri sendiri. Kalau sebelum kita ngata dia itu, dia ini dan sebagainya, tengok dulu diri kita. Banyak tak keburukan dia? Banyak tak kejelekan dia? Jawapannya pasti banyak. Tak kala kita mengenal kelemahan kita, insya-Allah Allah akan jaga daripada kita bercerita tentang keburukan orang. Tapi tak kala kita hanya melihat kejelekan orang saja, maka nanti kita tidak akan nampak kejelekan kita, tetapi hakikatnya orang yang lain sedang melihat kejelekan kita tadi. Di antaranya lain, siapa yang redha dengan rezeki pemberian Allah kepadanya, tidak akan sedih memikirkan apa yang ada di tangan orang lain. Apa yang dia dapat, dia redha, alhamdulillah, qanaah. Dia bersetuju walaupun sikit. Yang penting yang beri itu dia yakin adalah Allah. Orang yang ada sifat qanaah ini, dia tidak akan berasa hasad dengki kepada kelebihan yang ada pada orang lain. Siapa yang menghunus pedang kekejaman, pasti akan terpotong tangannya oleh pedang itu juga. Siapa yang buat zalim dah. Siapa yang buat zalim pada seseorang, kezaliman itu nanti akan datang balik pada dia. Tuan-tuan rasanya masing-masing semua telah pun ada pengalaman apa yang dinamakan sebagai hukum dunia. Tak kala kita buat saja kejahatan pada orang, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sayang, kejahatan itu nanti terkena juga pada kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang, maka akan membuka pintu hati dia, lalu dia akan bertaubat. Lalu dia akan
akan bertaubat. Tapi kalau Allah tak sayang, Allah kembalikan balik apa yang kita buat pada orang, hati tetap juga keras. Maka ini tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala telah mula tidak sayang kepada kita. Dan siapa yang membuka rahsia orang akan terbuka auratnya, rahsia dia juga akan terbuka. Dan siapa yang lupa akan kesalahannya, pasti ia akan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Sama juga macam tadi, kesalahan orang lain dibesar-besarkan. Pasal apa? Pasal dia tidak melihat rupa-rupanya diri dia juga banyak kesalahan. Dan siapa yang sombong dengan akalnya, pasti dia akan tergelincir. Maksudnya akal ni melambangkan kecerdikan. Dia sombong dengan kecerdikan dia, maka akan sampai masanya nanti kecerdikan dia itu akan terpesong, akan memalukan dia. Dan sesiapa yang sombong pada orang pasti akan dihina. Kerana yang dinamakan sombong itu ialah orang yang takabur. Sombong ni maknanya orang yang takabur. Takabur ni apa dia? Orang yang merendahkan orang lain. Dia naikkan diri dia. Tak cukup dengan itu, dia merendahkan orang lain. Maka perbuatan itu akan penghujungnya adalah penghinaan pada dia. Dan sesiapa yang berlebih-lebih dalam amal perbuatannya pasti jemu. Tak kira lah. Itu sebab Nabi SAW pesan, khairul umur awsatuha. Apa jua perkara, pekerjaan yang kita buat tengah-tengah. Buat tengah-tengah. Buat tengah-tengah ni maknanya tidak terlalu. Tidak keterlaluan, kerana nanti dia akan jemu. Kerana apa tuan-tuan, ada di sana seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar. Dia ni hebat sungguh. Dia ni hebat. Puasa dia hebat, sembahyang dia hebat, memang hebat. Seolah-olah macam dia terlupa nasihat daripada Nabi. Nabi kata berpada-pada. Berpada-pada. Rupa-rupanya bila saat umur dia meningkat, dia dah tua, akhirnya dia mengakui apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu benar. Kerana apa? Kerana nanti kerana banyak sangat dia akan rasa jemu nanti. Dia akan rasa jemu. Dan yang paling takut sekali bila rasa dah banyak, mula dia tinggal. Pasal dah banyak. Dan siapa yang duduk bersama ulama dihormati. Siapa yang masuk ke tempat yang tidak elok, maka dia akan tertuduh. Dan siapa yang meremehkan agama, dia akan terjerumus, akan terpesong. Kemudian, dan siapa yang mengambil harta orang akan menjadi miskin. Orang curi harta orang, jawapannya pasti akan miskin. Kemudian, dan siapa yang mengharap harta orang, dan siapa yang mengharap sejahtera, hendaklah bersabar. Dan siapa yang tidak mengetahui langkah kakinya, pasti berjalan dalam penyesalan. Dia akan menyesal. Bila menyesalnya? Bila menyesal akhirat nanti. Jalan kaki lengah dah, tapi rupa-rupanya perjalanan itu di akhirat tidak dapat apa-apa pahala. Tak dapat apa-apa pahala. Pasal apa? Pasal dia tak tahu meletakkan matlamat dalam perjalanan dia tadi tu, mesti ada kaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang takut kepada Allah pasti untung. Cumanya takut kepada Allah ni beza dengan takut makhluk. Takut makhluk lari. Takut dengan Allah kena rapat. Takut dengan makhluk lari. Tapi takut dengan Allah kena rapat dengan melaksanakan ibadat. Sama ada ibadat bentuknya solat, zikir, ataupun dalam bentuk sedekah dan seumpamanya. Dan siapa tidak berpengalaman tertipu. Dan siapa yang melawan ahli hak pasti kalah. Dan siapa yang menanggung melebihi dari tenaganya pasti tidak akan kuat. Dan siapa yang menyedari ajalnya mengurangi angan-angan. Siapa yang tahu bahawa ajalnya sebenarnya taklah jauh. Ajal ni tuan-tuan terlalu dekat.
terlalu dekat dengan kita. Bagi orang yang benar-benar mengetahui, maka dia tidak akan banyak berangan-angan. Esok, untuk besok berangan dah nak sarapan apa, tapi sebenarnya mati lebih dekat daripada itu. Jadi orang yang ingat kepada yang dekat, iaitu kematian, maka dia tidak akan berangan-angan. Dan akhir sekali, dan siapa yang selalu membodohkan diri, ia akan meninggalkan jalan adil. Maknanya orang yang tidak mengambil peluang untuk ada ilmu, maka nanti dia tidak akan dapat keadilan. Kerana adil itu meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu maknanya adil. Manakala lawan kepada adil tadi ialah zalim. Dan zalim ini disebabkan kerana kejahilan dan kebodohan diri dia. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan sedikit pembacaan, dengan sedikit perkongsian pada malam ini memberi sesuatu yang bermanfaat kepada kita semua dengan izin Allah. Sekadar itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.